Assalamualaikum. Okay, sis nak masak nasi kerabu biru. Ni beras yang dah dibasuh, dah ditus. Yang sekarang sis nak masukkan bunga telang untuk warna biru dia. Bunga telang ni semalam bawa balik, lepas tu sis letak dalam freezer. So hari ni tadi sis rendam dalam air panas sekejap nak bagi cepat keluar biru dia tu. Dan kita tambahkan air sampai cukup macam kita masak nasi biasa tu. Okey. Sehelai daun pandan. Dan 3-4 helai daun limau purut. Daun limau purut dia kecil-kecil, muda-muda lagi. So sis tak buanglah yang tengah dia ni. Kalau daunnya dah tua tu, yang hitam gelap tu, better kita buang tulang dia yang tengah ni. Kalau tidak pahit. Okey. Masukkan. Gaul bagi rata-rata sikit. Dan kita masak macam biasa. Tak perlu letak garam, tak perlu letak apa dah. Ni je. Okey, nasi dah masak. Tu dia. Cantik biru dia kan. Dia kalau pakai bunga, biru dia memang macam ni. Kalau yang biru biru sangat biru tu biasanya orang guna pewarna kan. Okey. So bahagian nasi dah settle. Okey, untuk bahagian sambal tumis dia tu, kita perlukan 2 biji bawang merah. Bawang merah yang kecil tu, cuma yang sis punya ni saiz besar sikit. Sis belah 2 siap-siap. 3 ulas bawang putih, sebatang serai, halia sebesar ibu jari dengan sedikit belacan. Semua bahan ni sis akan kisar, akan blend dengan 20 tangkai, lebih kuranglah 20 tangkai cili kering. Cili kering ni sis dah rebus. Sebelum rebus tu gunting macam tu dulu. And then rebus sampai dia mendidih. Kemudian toastkan. Lepas tu bilas dengan air paip. Toastkan sekali lagi. Inilah jadi dia. Okay? Supaya bila kita makan sambal tu nanti tak sakit perut. Sambal tak pedas. Tak rasa pahit. Macam tu. Okay? So kita blend ni dulu. Kita tumiskan bahan-bahan yang kita blend tadi. Okay. And sis akan masukkan air sikit dalam blender untuk bilas. Okey. So you all jangan risau lah ya kalau tengok sis letak tadi minyak masak tu banyak. Sis kalau buat sambal tumis memang akan letak minyak banyak. Kenapa? Sebab yang first, sebab nakkan sambal tu tahan lama. Nanti minyak tu dia akan cover permukaan sambal tu. So lambat basi. Lagi satu, dia akan make sure cili kita betul-betul garing lah. Okay? Kalau tak cukup minyak, sambal pun tak cantik. Serai sebatang yang dah dititik. Sekeping asam keping. 2 sudu besar gula Melaka. Sis guna Gulaka, produk Gulaka. Memang sedap. Original gula dia. Wangi. Okay. Dan sedikit ataupun 1 sudu besar gula perang. Kalau nak. Kalau tak nak guna gula putih pun boleh. 1 sudu kecil garam. 1 kotak santan kelapa adabi. Masukkan semua sekali. And kotak yang sama tadi sis masukkan air. And tambah dalam ni 1 kotak air. And kacau. Nampak dia cair kan? Biarkan kacau rata-rata. Dan kita akan masak sampailah dia pekat. Okey, Masya Allah. Dah ready dah ni. Sambal tumis dia ni dah masak. Okey, Solihah tengok Mami buat ni. Dia dah pecah minyak. Apa dia pecah minyak? Minyak dah terapung dah kat atas ni. Okey. So yang ni boleh buat banyak-banyak. So you can buat stok. Masukkan dalam bekas and then bekukan. Bila-bila kemudian teringat nasi kerabu, just panaskan balik sambal tumis ni and then yang lain-lain tu kejap je nak buat. Yang ni yang lama. Okey. And kat sana nanti kalau susah nak buat ikan celup tepung, sebab Mami tahu Solihah tak berapa minat ikan. So belilah KFC ke McD ke apa je yang ada kat sana tu. Ayam dia tu. Bolehlah buat lauk nasi kerabu. Okey. Ingat tu. Okay, now nak buat bahagian kelapa goreng dia pula. Nanti selain pada rebus, kita nak bakar pun boleh, kita nak grill pun boleh, terpulang.
And kalau tak nak ikan selayang, guna ikan lain pun boleh. Actually saya tak guna tenggiri sebab senang kan, tak payah nak buang tulang banyak-banyak. Nanti bila dia dah masak nanti tak ada pula masa kat pasar tadi. So yang ada selayang, sis rebuskan 2 ekor. Rebus tu biar dia sampai betul-betul masak lah. Ikan selayang tu dah masak. Now sis nak angkat. And then biar dia sejuk sekejap. Kemudian sis akan asingkan isi dengan tulang. Oh, hidup. Okey, kali tu dah ada 1 cawan kelapa parut yang putih sahaja. Sis masukkan 1 cawan lagi. Dan 1 cawan lagi. 3 cawan. Okey, kita kena selalu kacau tau kelapa parut ni sebab dia cepat masak. And tadi waktu mula buat tadi ni tak letakkan minyak langsung, tak letak. Maknanya kelapa parut tu terus je masuk je dalam kuali tu. Okey, ni isi ikan rebus tadi. Dah diasingkan tulang dengan isi. And kalau rajin kena tumbuk sebenarnya. Tapi for sure lah Solehah sana nanti tak ada batu tumbuknya lah. Okay, guna je chopper. Okay. And hari ni saya nak guna chopper. Maknanya kita blend kering. Gitu. Yang ni campurkan dengan bahan-bahan dalam piring ni. Sebatang serai, setengah sudu kecil lada hitam, 3 ulas bawang putih, 2 biji bawang merah, sedikit halia, and 1 setengah sudu besar gula Melaka. Okey, kelapa ni dah hampir masak. Sebab sis tak nak terlajak coklatnya, nanti pahit. Setengah orang dia akan off api, lepas tu dia biarkan sejuk. Baru gaulkan dengan isi ikan tu. Tapi sis tak nak buat macam tu. Sis lebih selesa kalau isi ikan tu juga elok masaknya. Sis akan masukkan bahagian yang dikisar tadi ke dalam kuali. So terpulang tau. Kalau you tak selesa buat macam ni, nak gaul kering dengan kering pun tak apa, terpulang. Okay. Gaulkan rata-rata dengan kelapa tu. Sis nak on balik api, tapi kecil je. Masa sis kisar tadi memang tak letak air langsung. So kelembapan tu, moist tu dapat daripada bawang, daripada isi ikan. Tak payah letak air. Letak air kan lari habis dia punya konsistensi. Okey, sis nak tutup api. Dah siap dah. Dah memang ringan tapi macam sis kata tadi lah. Okey. Ni bahagian sambal, salah pula. Bahagian kelapa goreng. Okay, now sis nak buat dia punya lauk ikan goreng celup tepung. Okay. So ni dalam pinggan ni ada 3 sudu besar tepung beras, setengah sudu kecil serbuk kunyit dengan 1 sudu kecil garam. Sis akan masukkan air dan jadikan dia adunan. Jadi macam tu. Okay. Okay, kita celupkan ikan. Sis guna ikan selayang, macam rebus tadi tu. Nak guna ikan lain pun tak apa. Nak guna keli pun tak apa. Tak kisah. Masing-masing macam selera. Cuma kalau tak ada tepung beras, boleh je ganti dengan tepung jagung atau tepung gandum pun boleh. Macam tu. Okay, so minyak dah panas, dah boleh goreng. Okay, ikan ni dah senyap. Tadi sis dah pusing, flipkan dia, and then now dia dah senyap, maknanya dah masak. Okay, so sekarang ni nak buat dia punya bahagian air cili dia ataupun air lada dia. Dalam tu 3 biji cili besar, sis potong kasar-kasar. And then nak bagi dia pedas, sis masukkan 4 hingga 5 biji cili rawit. Cili rawit ni jangan banyak sangat, pedas. Sangat pedas. Okey. Sis akan blendkan dengan 1 sudu besar gula perang, 2 sudu besar cuka. Okey, kita blend yang tu dulu. Okey, jadi macam tu. Siap dah lah. Cuma tadi tak sempat tunjuk. Sebelum sis kisar tadi, sis masukkan setengah sudu kecil garam. Okay. So, ni air lada dia ataupun air cili dia. Dan sekarang ni dah boleh nak hidang. Alright, jom plating.
So, secawan nasi. Ikan celup tepung tadi tu. Telur masin. Okey. Hirisan kubis. Kacang panjang. Hirisan pucuk jagus ataupun janggus. Tauge. Sis memang tak buang ekor tauge. Kalau nak buang boleh, tak masalah. Sis just basuh bersih-bersih saja tadi. Hirisan bunga kantan, bagi naik seri sikit, ada pink-pink, biru-biru, putih, hijau, macam tu. Dan hirisan bawang, nipis-nipis lah. Okey, tumisan dia. Dan kelapa goreng. Yang ni sis nak extra. Favorite. Tak lebih sikit. Yes. Sambal. Sikit lagi. Okey. Okey, inilah rupa dia. Nasi kerabu sulung. Daripada dapur sis. Ni semua penangan permintaan Solehah lah ni. Sis cuba buat dan alhamdulillah menjadi. And to Solehah, refer lah pada video ni whenever you need it. And yang lain-lain yang mana nak try, boleh. Sebab video ni sis buat step by step. Okay. Alright, jom makan. Alright.